Siapa dia? Daripada kisah Talut berperang dengan Jalut, munculnya kisah pemuda yang bernama Daud alaihi salam. Nabi Daud muncul dalam cerita Talut dan Jalut. Itu cerita yang ketiga. Lembu Bani Israel. Mana lagi? Harut dan Marut. Talut dan Jalut. Malam ini qissah alladhi marra 'ala al-qaryah. Kisah seorang pemuda yang melalui suatu kampung dan dimatikan oleh Allah. Oh, panjang tajuk. Panjang dia punya tajuk. Jenuh ingat. Kisah seorang pemuda, jangan tertukar pula dengan Ashabul Kahfi ni, tak, ni cerita lain. Tapi dia punya jalan cerita lebih kurang lah. Tentang apa? Seorang pemuda lelaki yang melalui suatu kampung kemudian ditidurkan oleh Allah selama kalau siapa bisa dengar, itu dia lah tuan-tuan. Duk dengar sangat cerita-cerita karut. Cerita betul tak mau dengar. Kan? Cerita merepek, mengarut, merapu. Merepek, mengarut, merapu. Melalut. Yang tu syok nak dengar. Cerita-cerita daripada Quran tak mau dengar. Cerita Nabi mai lah, teriak lah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, saya berpesan, macam khutbah lah. Saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, jangan jadikan minda kita tong sampah. Tong sampah ni sebenarnya dalam banyak sampah tu ada juga benda yang boleh pakai lagi tau. Pasal itu orang pergi cari. Kan, tuan-tuan perasan ada orang pergi duduk selongkang, ada benda boleh pakai. Jadi tong sampah ni dia ada benda yang boleh guna, ada benda elok orang pergi buang, dan banyaknya sampah lah. Jadi bila kita nak dengar, kita jangan jadi tong sampah. Jadi siapa-siapa yang cerita benda-benda sampah ni, kita jangan duk ambil buh dalam otak kita. Sekali lagi cerita betul pun ada, cerita tak betul pun ada, lah kali dia jadi apa? Dia jadi tong sampah. Ha? So kita tak mau jadi tong sampah. Kalau cerita-cerita mengarut ni kita tak mau dengar. Jadi cerita yang saya nak baca kat tuan-tuan ni kisah daripada Al-Quran. Lelaki ni dimatikan oleh Allah selama berapa tahun? 100 tahun. Dia lalu masuk kampung tu, kemudian dia ditidurkan, dimatikan 100 tahun. 100 tahun satu kurun ke satu abad? Satu kurun lah. Tuan-tuan, ke khilaf? Satu kurun ke satu abad? 100 tahun satu kurun kan? Betul. Pasal Nabi kata khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia kurun aku. 100 tahun yang pertama zaman Nabi tu, lepas tu 100 tahun kedua, lepas tu 100 tahun yang ketiga. Khairun nas qarni summa alladhina yalunahum
thumma alladhina yalunahum. Tu Nabi sebut tu. Sebaik-baik manusia kurunku, yakni sahabat 100 tahun yang pertama, merujuk kepada 100 tahun yang pertama, lepas tu 100 tahun yang kedua dan 100 tahun yang ketiga. 300 tahun inilah yang disebut sebagai, kita panggil apa? 300 the best. 300 tahun ni kita panggil apa? Apa gelaran 300 tahun ni? Ini 300 tahun ni lah yang kita sebut dengan istilah salaf. Bila disebut perkataan salaf, dia merujuk kepada 300 tahun ni. Sahabat, 100 tahun selepas sahabat itu tabi'in, dan 100 tahun selepas daripada tabi'in dia panggil tabi'ut tabi'in. Ini 300 tahun yang keluar daripada mulut Nabi sebaik-baik manusia. Masuk dalam 300 tahun tu siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Kerana dia daripada kalangan mana? Al-Imam Asy-Syafi'i. Dia lahir pada tahun 140 Hijrah. Dia wafat 204. Dia wafat 204 Hijrah. Jadi dia termasuk daripada kalangan salaf lah. Imam Syafi'i termasuk daripada kalangan salaf. Okey. So ceritanya lelaki ni dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Tuan-tuan. Bukan umur dia 100 tahun. Dia ditidurkan oleh Allah 100 tahun. Jadi umur dia boleh jadi orang. Boleh jadi 200 tahun. Boleh jadi 100 tahun lebih. Ashabul Kahfi ditidurkan selama berapa ratus tahun? Ini baru baca, takkan lupa dah. Ashabul Kahfi mati berapa tahun? 300 tahun. Umur dia berapa? Boleh jadi 400 tahun, boleh jadi 500 tahun. Nabi Nuh dia berdakwah 1000 tahun. Umur dia berapa agak-agak? Boleh jadi 1600, boleh jadi 1700. Takkan beranak-beranak terus berdakwah. Sebab itu ada yang kata umur balik mereka tu mungkin 300 tahun. Pasal 1000 tahun tu dia punya tempoh dakwah. Jadi kita kena ambil kira. Jadi jangan pelik lah. Dan tuan-tuan biasalah umur dulu-dulu lebih panjang daripada umur sekarang. Kan? Dulu-dulu kan kita dengar biasalah 100 tahun lebih kan. Tapi mai umur-umur kita ni dia kuih pendek ya. Dan majoriti umur Nabi Muhammad punya umat ni 70 tahun saja. Pasal itu kita kalau dengar orang 90 tahun lebih tu kita rasa pelik kan. Sebenarnya zaman dulu 90 tu biasa. Dia anggap pendek kalau 90 tu. Kan? Baik tuan-tuan. So kita tengok. Tuan-tuan yang ada teks di dalam telefon boleh buka. Buka teks, jangan buka Facebook. Kita bagi rukhsah kelonggaran, tuan-tuan buka telefon, tengok Al-Baqarah 259. Senang nak cerita. Buka telefon. Kau dalam telefon tak ada Quran. Tadi saya pergi ceramah kat mana tahu kau perempuan, beg besar-besar. Saya kata cuba bawa keluar tengok apa dia ada dalam beg. Ada buku zikir. Dia bawa keluar tengok tak ada siapa bawa buku zikir, kan? Tuan-tuan dalam Quran nombor 1 tolong download apps yang ada Quran. Senang, bila tuan-tuan pergi kelas-kelas tafsir boleh tengok. Dia boleh pegang tanpa ada ayat semayang kan. Tuan-tuan tengok Al-Baqarah 259. Satu ayat aja malam ni. Jadi kita boleh berhenti 8.30 insya-Allah. Satu ayat ya. Kan? Okey. Mari kita tengok sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala 'urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام
fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas wanzur ila al'idhami kayfa nunshiduha thumma naksuha lahma falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. 259 suratul Baqarah. Satu ayat satu ayat, satu cerita ringkas. Itu tabiat Quran. Quran punya cerita ringkas. Dia tak meleret melalu, tak tahu halah. Straight to the point. Itu tabiat cerita dalam Quran. Okey. Lepas dah kita baca, oleh kerana kita orang Melayu tak boleh nak faham, kita tengok terjemahan dia. Terjemahan yang kita ambil ni daripada tafsir Pimpinan Ar-Rahman, terbitan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Nampak? So, tak ada pertikaian lah, kan? Atau tidakkah engkau pelik memikirkan, wahai Muhammad, tentang orang yang melalui sebuah negeri yang telah runtuh segala bangunannya? Orang itu berkata, bagaimana Allah akan menghidupkan, yakni membina semula negeri ini sesudah matinya, yakni sesudah rosak binasa. Dia kata, laki-laki itu kata, macam mana Tuhan nak buat balik ni? Hancur, musnah, relai, reban habis dah ni. Lagu mana Tuhan nak buat lah? Macam mana? Lepas dia kata tu, dia kata tu, lalu ia dimatikan oleh Allah dan dia dibiarkan tidak berubah selama 100 tahun. Kemudian selepas 100 tahun tu, Allah hidupkan dia semula. Jadi kalau ada orang tanya, ada orang mati hidup semula? Ada. Berapa cerita? Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi rahimahullah disebut dalam kitab dia, cerita orang hidup mati balik, orang mati hidup balik ada 3 kes. Ada 3 kes. Saya sebut kat tuan-tuan, tulis. Ni saya nak sebut ni, tuan-tuan tulis. Kalau tuan-tuan boleh hafal, tuan-tuan hafal. Kalau tuan-tuan daripada kalangan ahlul kitab, lagi tak payah tulis. Kan? Okey. Nombor 1. Dia ada 3 cerita. Orang mati hidup balik ni, Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia sebut ada 3 kes. Nombor 1, dalam suratul Baqarah ayat nombor 55 dan 56. Ini cerita orang mati hidup balik. Al-Baqarah 55 dengan 56. Cerita siapa? Cerita Bani Israel cabak Nabi Musa nak tengok Tuhan dengan mata kepala. Depa kata dekat Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra, kami tak akan beriman kepada engkau Musa, kau suruh Allah Ta'ala tunjuk diri dia, kami nak tengok depan mata kami baru kami beriman. Lepas depa kata lagu tu, Tuhan sambak dengan kilat, mati cerah. Lepas tu Tuhan hidup balik. Tu cerita pertama, mati hidup semula. Al-Baqarah 55-56. Nombor 2 tuan-tuan, cerita satu kelompok yang keluar daripada kampung mereka, kemudian dimatikan oleh Allah, dihidupkan semula. Al-Baqarah 243. Al-Baqarah 243. Note 243 Al-Baqarah. Nampak? Iaitu cerita Allah Ta'ala sebut mereka ini dimatikan kemudian dihidupkan semula. Ada, memang ada cerita mati hidup balik ni. Nombor 3 tuan-tuan, kisah siapa yang mati hidup balik ni? Kisah Ashabul Kahfi dalam suratul Kahfi ayat 25. Dan yang termasuk kita duk baca ni lah. Ini semua cerita apa?
cerita orang mati hidup balik. Lain daripada tu muhung. Depa kata siapa dia tahu mati hidup balik. Di mana ada yang keluar video mati hidup balik tu ada kan? Dia bukan mati hidup balik, ada. Tengok ada cerita apa ni? Do dengan Minah. Tengok ada cerita Do dengan Minah. Do mati ke Minah dulu? Lepas tu hidup balik kan? Yang tuan-tuan duk dengar viral dalam Facebook tu Do dengan Minah tu lah. Kan? Dia kata mati hidup balik. Tok Bilal tanya, pasal apa balik? Yang mati tu hidup balik. Lari Tok Bilal tu sampai terpelantin khanda. Bagus tuan-tuan tak tengok cerita tu. Kami tak mau jadi tong sampah. Kan? Bagus. Saya tengok juga lah kan. Okey, sambung balik cerita kita. So lalu Allah Ta'ala mematikan dia. Lalu ia dimatikan oleh Allah. Quran guna perkataan mata yamut. Tapi sebenarnya bolehlah kita kata mati kan. Tapi dia macam tidur lah pasal dia bangkit balik. Sebab itu tuan-tuan, tidur adalah saudara kepada mati. Sebab itu kita baca doa bangkit tidur bunyi apa? Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menghidupkan kita selepas mati. Pasal itu orang yang tidur dia macam orang mati pasal dia tak sedar. Roh dia keluar. Dalam hadis kata apa dalam hadis? Siapa yang Tuhan panjangkan umur, Tuhan lepaskan balik. Siapa yang Tuhan tak panjangkan umur, Tuhan pegang terus. Maksudnya dia mati tengah lena, mati tengah tidur. Pasal itu sebelum kita tidur, kita kena baca ayat kursi kan. Siapa-siapa baca ayat kursi, Allah Ta'ala lindung. Kalau dia mati dalam husnul khatimah lah kan. Pasal bila kita pejam mata tu, kita tak tentu lagi nak bangkit tau. Dalam Quran dia kata apa? Dalam Quran kata apa? Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Tak ada siapa yang boleh confirm esok dia bangkit ke tak. Maksud tidur tu adalah saudara mati. Macam matilah. Lalu dia dimatikan oleh Allah selama 100 tahun. Kemudian Allah hidupkan dia semula. Lalu Allah bertanya kepada dia. Allah tanya kepada lelaki-lelaki tu, berapa lama hang duduk di sini? Berapa lama engkau tinggal di sini? Dia bangkit-bangkit tuan-tuan. Lepas 100 tahun dia tengok baju dia okey. Dia tengok dia pun macam biasalah. Maksudnya 100 tahun. Agak-agak tuan-tuan kalau tuan-tuan tidur 2022, tuan-tuan bangkit 2122. Betul? Agak-agak tuan-tuan muka macam mana? Tengok di cermin terkejut tuan-tuan. Muka pun jadi lain. Kan? Jadi kedut, leher pun jadi landuk. Kan? Jadi tua. 100 tahun. Gigi pun tengok-tengok tah tinggal gaham. Tah gaham pun tak ada. Pasal dah tua. Tapi dia mangkit-mangkit dia tengok. Tahu dia jawab apa? Dia kata di sini, ia menjawab, ia tu lelaki itulah. Aku telah tinggal di sini sehari atau setengah hari. Tuan-tuan. 100 tahunnya cerita dia boleh kata half day. Bukan, satu dia kata full day, satu dia kata sehari. Sehari semalam boleh jadi sehari aku duduk sini. Rasa macam lama. Tengok-tengok, dah aku sekerat hari kot. Sekerat hari. Apa Tuhan kata apa tengok ni? Tuhan kata, Allah berfirman, tidak benar. Bukan sehari, bukan setengah hari. Bahkan engkau telah tinggal, yakni berkeadaan demikian selama 100 tahun. 100 tahun dah hang tidur, 100 tahun dah hang mati. Oleh itu perhatikanlah, Tuhan kata, perhatikanlah kepada makanan dan minumanmu, masih tidak berubah keadaannya. Tengok makanan yang hang bawa dengan minuman hang tu. Keadaan dia macam mana? Keadaan dia macam hari dia bawa. Tuan-tuan, hari dia bawa tu macam tu lah masa dia bangkit 100 tahun. Tak rosak. Lam yatasannah, lam yataghayyar. Yatasannah ay yataghayyar, yakni tidak berubah. Tak basi, tak rosak. Sekali saya baca, dia bawa apa dia? Pulut kucai ke apa ke? Ada. Tuan-tuan tunggu. Dia bawa apa? Okey.
Oleh itu Quran kata apa lagi? Dan perhatikanlah pula kepada kaldaimu, himar. Maksudnya selain daripada makanan, dia ada juga kaldai. Kalau dalam Ashabul Kahfi, anjing. Kaldai dia mati. Kaldai dia mati, hanya tinggal tulang-tulang bersepah. Kami lakukan ini ialah untuk menjadikan engkau sebagai tanda kekuasaan kami bagi seluruh umat manusia. Dan lihatlah kepada tulang-tulang keldai tu. Keldai yang dia bawa tu dah habis relai, reput habis apa semua, tulang duk bersepah. Allah Ta'ala kata, tengok tulang tu. Dia pun tengok tulang tu. Dia tengok tulang tu, kaifa, kita tengok pada ayat tu, kaifa nunshiduha thumma naksuha lahma. Tengok kepada ilal izam. Tengok izam tulang tu macam mana kami menyusunnya kembali. Thumma naksuha. Naksuha, perkataan naksuha tu memakaikan. Maksudnya tulang tu dia pakaikan apa? Kulit dengan daging. Maka lepas dia tengok, Allah Ta'ala tunjuk dekat dia macam mana Allah Ta'ala susun balik tulang tu jadi kaldai. Kemudian naksuha, Allah pakaikan kulit dengan tumbuh daging, jadi balik the kaldai yang macam the first, yang macam asal yang dia bawa tu. Dia kata apa? Lepas dia tengok tu, dia kata, a'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Aku sekarang mengetahui bagaimana Allah Ta'ala maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Live. Masa tu tak ada Instagram. Kalau tidak, dia boleh buat live. Tak Instagram, dia boleh buat live, berapa ribu orang tengok. Macam mana Tuhan buat. Tapi dia seorang yang tengok. Tapi kita percaya tak? Cerita saya ni percaya ke tak? Siapa tak percaya, beratlah. Al-Baqarah 259. Bukan jenis ulama kata, tok guru kata, demam kita. Al-Baqarah 259. Tutup tajuk. So baru kita baca hak yang Dr. Salah kata apa. Baru kita tengok kitab. Okey, mula kita tengok ayat dia. So cerita ni cerita Quran. Nombor 4. Para ahli tafsir berbeza pandangan tentang nombor 1. Siapa lelaki tu? Cerita yang pertama, nombor 1, tajuk dia, siapakah lelaki tersebut? Pasal dalam ayat ni dia kata apa? Dia kata, au kalladhi marra ala qaryatin, iaitu satu orang yang melalui, marra yamurru, dia melintasi satu qaryah, satu negeri, satu kampung. Yang kita duk guna qaryah tu, orang Melayu disebut qaryah. Perkataan yang betul qaryah. Arab, perkataan qaryah Arab tu maksudnya kampung, negeri, bandar, bolehlah kan. Pasal itu kita sebut Mekah tu apa dia? Ummul Qura. Kan? Ibu kepada sekalian negeri. Tak apalah, balik cerita kita. Siapa laki-laki ni tuan-tuan? Kut-kutlah tuan-tuan bisa pergi dengar ceramah siapa-siapa ke, bisa pergi baca. Uzair. Laki-laki ni dikatakan dia adalah Uzair. Tapi siapa yang kata? Israiliyat. Riwayat dia mari daripada Ka'ab al-Ahbar, daripada Wahab bin Munabbih. So dia punya line dia tu daripada Israiliyat. Betul ke laki-laki ni Uzair? Tak tahu. Lepas tu yang kata tak sah ni Israiliyat kata. Bila kita kata Israiliyat kata, apa makna dia? Quran tak kata, Nabi pun tak kata, Israiliyat yang kata. Siapa dia pula Uzair ni? Kalau tuan-tuan bisa baca dalam Quran, nama Uzair disebut. Tapi bukan cerita ni, cerita lain.
Iaitu tuan-tuan ingat tak? Orang-orang Kristian sangat sayang kepada Isa. Kristian sangat sayang. Ulu ekstrim, melampau. Depa kata Isa anak Allah. Yahudi dia sayang siapa? Uzair. Yahudi ni dia sangat sayang Uzair. Dia kata Uzair anak Allah. Siapa dia Uzair ni? Sebahagian ulama kata Uzair adalah orang yang menghafal Taurat. Uzair ni orang yang hafal Taurat. Sakanlah macam orang hafal Quran lah. Al-Hafiz dia ni dia hafal Taurat. Dikatakan yang hafal Taurat ni Nabi Musa hafal, Nabi Harun hafal, Uzair hafal, Yusha bin Nun. 4 orang ni hafal. Jadi sakanlah Bani Israel tak ada siapa hafal melainkan 4 orang ni. Jadi Uzair ni dia orang kuat ibadat. Dikatakan, pasal itu perkataan yang kita guna dikatakan. Yang dimaksudkan dengan lelaki ni dia adalah Uzair. Tapi saya ingatkan sekali lagi, ia bukan daripada sumber yang autentik. Bukan daripada sumber yang sahih daripada Israel. Tapi boleh tak kalau kita nak cerita ke orang? Boleh kan? Abang kata laki-laki ni Uzair. Tak apalah kan. Tapi Quran tak sebut. Lagi satu depa kata laki-laki ni bukan Uzair. Laki-laki ni Khidir. Nabi Khidir. Dialah yang kata watak laki-laki yang lalu kot kampung tu mati 100 tahun tu Khidir lah. Yang kata Khidir. Khidir tak payah cerita lah, pakat tahu kan Khidir dengan Musa punya cerita macam mana. Banyaklah lagi kata siapa dia ni. Kita mudah nak faham tuan-tuan. Biar Quran kata lelaki. Khidir pun tak apa, Uzair pun tak apa. Yang penting cerita ni memang jadi betul. Watak utama tu siapa dia sebenarnya, kita serah kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau tuan-tuan nak ambil sebagai maklumat tambahan, it's okay. No problem. Okay, nombor 2. Dibincangkan pula apa dia? Dia bincangkan pula dalam cerita ni iaitu di manakah kampung berlakunya kisah ni? Qaryah tu di mana? Qaryah tu di mana? Jadi yang ni pun sebenarnya tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis. Jadi bila tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, Israeliat ada. Tu yang kata sakano. Kebanyakan cerita-cerita yang detail ni Israeliat lah. Pasal depa ni berlaku zaman depa. Berlaku pada zaman Bani Israel. Jadi cerita turun-temurun lah. Kalau kita panggil macam detail story, dongeng lah, cerita hikayat. Kan? Boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Dikatakan ia berlaku di Baitul Maqdis. Kampung yang apa? Kampung yang musnah tu di Baitul Maqdis. Setelah diserang oleh tentera Babylon. Di Babil. Babil ni di mana? Di Iraq. Babylon. Jadi serang Baitul Maqdis, reban habis. Jadi dia kata kampung yang laki-laki Uzair tupi tu Baitul Maqdis. Ada pula yang kata ia berlaku di tempat yang dinamakan sebagai kalau tengok apa yang disebut oleh Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi ni, dia kata tadi ni Sirabat, di Sabir Abad, di Hizkil, Sabir Abad ni wallahu alam. Ada yang kata dia di belah-belah Khurasan. Nama Sabir Abad. Tak apalah. Di mana pun janji bukan guring. Yang pentingnya Quran tak sebut. Banyak lagi, ada 4-5 tempat lagi dia sebut. Okey. Balik pada cerita. So laki-laki ni kalau tengok dia lalu di kampung tersebut.
Dia lalu di kampung tersebut, dia tengok kampung tu sunyi, tak ada orang. Khawiyatun, tak ada manusia duduk di situ. Kita panggil apa ni? Macam tempat orang tinggal apa? Kota tinggalan. Tak ada orang. Yang kedua, dia kata juga di sini, khawiyatun ala urushiha. Tuan-tuan biasa tengok tak kota tinggalan Rom? Kalau tuan-tuan nak tengok, tuan-tuan boleh pergi ke Jordan. Saya bisa pergi Jordan. Tuan-tuan tengok ada kota tinggalan Rom, banyak. Yang tak ada apa dia? Ada, bukan yang tak ada. Yang tak ada. Nombor 2. Yang ada apa dia? Yang ada kota-kota bila kita pergi melawat. Ni tak payah pergi sampai Rom Pamosa. Tetapi kota Pamosa ke kota-kota yang ditinggalkan oleh penjajah ke oleh kerajaan lama-lama, apa dia yang ada? Selalunya ada dinding dengan struktur ni lah. Yang tak ada apa dia? Yang dalam sesebuah binaan, yang paling lemah sekali, struktur yang paling lemah sekali apa dia? Apa dia? Bumbung atap. Sakfun. Yang paling lekeh sekali ni bumbung lah. Pasal tu kalau ribut, mana tercabut? Dia kata ribut teruk rumah aku, bumbung ada, dinding tercabut. Weh, hang bagi ketahuan. Amil nak pergi ambil laporan, nak ambil ni nak maib nak ni. Apa dia yang rosak? Bumbung ada lagi elok, kukuh, dinding yang tak ada. Ini kita panggil 8 keajaiban dunia. Lepas daripada Taj Mahal, tembok Cina, rumah dia sakan. Yang paling lemah sekali, yang paling lekeh sekali, bumbung mesti tak ada. Pasal tu bila kita pergi kota-kota yang lama ni, dinding tu okey, kukuh. Pasal bila orang buat rumah, orang akan buat dinding. Pasal tu semayang diumpamakan sebagai bumbung ke dinding. As-salatu imanuddin. Semayang tu di tiang agama kan. Pasal tu bila orang buat bangunan, piling, lepas tu orang akan tiang dia bagi piling, bagi kemah, bagi tahan. Bumbung yang akan runtuh dulu. Tapi yang kata kota ni, yang kata teruk, sakan, dahsyat, reban, runtuh, lingkup, punah ni, dengan dinding-dinding pun relai. Itu dia nak cerita khawiyatun ala urushiha. Artinya apa? Bumbung dia musnah, bumbung dia reban, bumbung dia runtuh, dan nak habaq lagi kata teruknya dia punya kemusnahan tu, dinding pun habis ranak. Oh, ini kita kata bukan kata tsunami segala kat Armageddon ke apa ke tak tahu. Memang relai, rencuk lebih. Bila dia tengok macam tu, dia kata apa? Dia kata anna. Dia tanya tau. Dia kata lagu mana, macam mana Tuhan nak buat balik ni, nak hidupkan semula. Di kalangan ahli tafsir, kalau tengok Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia bahas, dia bunyi macam ni. Nombor 1, ni Dr. Salah yang sebut. Dia kata nombor 1 apa dia? Pertanyaan itu boleh dipahami di kalangan sebahagian ahli tafsir, lelaki ni macam dia meragui kekuasaan Allah. Macam ni lah. Boleh ke Tuhan nak buat balik? Kita boleh faham betul tak macam tu? Boleh ke Tuhan nak buat balik? Soalan tu kita tak boleh sebut tau. Pasal apa? Siapa-siapa yang kata bolehkah Tuhan nak buat balik, dia berbeza dengan bagaimanakah Tuhan nak buat balik. Beza. Contoh ni contoh. Kita pergi rumah kawan tu, apa dia yang payah orang boleh buat yang kita pelik? Apa dia? Kerusi kayu kot, kerusi kayu ke apa ke? Kita
Apa beza soalan dia? Bolehkah hang buat? Kalau kita tanya macam tu, artinya apa? Awak hang tak percaya kata aku boleh buat? Artinya dia macam tak yakin kalau tu boleh buat. Pasal tu dia tanya, bolehkah hang buat? Yang aku tahu hang tak erti apa. Tapi kalau dia tanya, kalau soalan dia macam ni, dia pergi tengok kita buat kerusi daripada pokok kayu. Kita tebang-tebang, kita ukiak-ukiak jadi kerusi. Hang buat macam mana? Beza. Beza tak soalannya? Bolehkah hang buat dengan macam mana hang buat, beza tak? Dalam bahasa Arab, bagaimana tu kaifa? Bolehkah tu hal. Dalam ayat ni, sebahagian faham bolehkah? Artinya laki-laki ni syok. Dia ragu pada kekuasaan Allah. Okey? Tetapi jumhur ulama kata dia bukan ragu. Lelaki ni lelaki yang beriman, tahu? Lelaki ni lelaki yang beriman. Dia macam Nabi mana? Siapa yang tanya Tuhan buat macam mana? Nabi mana? Tuan-tuan, Nabi mana yang tanya siapa buat? Nabi mana yang tanya macam mana Tuhan buat? Tuhan hidupkan orang. Nabi mana? Nabi Ibrahim. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan duk tengok ayat tu kan? Tuan-tuan tengok 259. Kalau tuan-tuan tengok pada ayat yang sebelum tu ke selepas tu, yang cerita nampak? Okey, yang cerita Nabi Ibrahim bertanya. Tuan-tuan tengok ayat sebelum tu, yang mana Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah. Tengok ayat 258. 258. Tengok 258. Tuan-tuan tengok atas sikit 258. Nabi Ibrahim ni Nabi Ibrahim. Tidakkah engkau pelik wahai Muhammad tentang orang yang berhujah membantah Nabi Ibrahim dengan sombongnya mengenai Tuhannya, kerana Allah memberikan orang itu kuasa pemerintahan. Ketika Nabi Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidup dan yang mematikan. Ia menjawab, ni cerita siapa? Dia dengan Fir'aun. Lepas tu sambungan daripada ayat tu 260, 258, 259, tengok 260. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ni cerita Nabi Ibrahim, tengah-tengah tu cerita laki-laki tu. Nabi Ibrahim kata apa? Nabi Ibrahim berkata, wahai Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan makhluk yang mati. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim tak percaya ke percaya? Nabi Ibrahim percaya Tuhan boleh buat ke dia tak percaya? Dia percaya, tapi dia tanya tu untuk apa? Untuk dia nak tengok macam mana. So macam itulah lelaki tadi. Dia bukan tak percaya, dia bukan ragu, cuma dia nak tengok macam mana. Tuan-tuan nak tengok tak macam mana? Kita tak ada lah kelebihan nak tengok tu, tapi kita boleh baca. Kita baca macam mana Tuhan buat. Okey. Lalu bila dia kata macam mana dia nak tengok, dia nak tahu macam mana Tuhan menghidupkan orang mati, macam mana Tuhan build up balik bangunan yang runtuh tu, macam mana Tuhan boleh buat. Ini yang kita panggil beriman dengan kebangkitan semula. Dia tanya macam mana? Allah Ta'ala terus matikan dia. Ni nak tunjuk kata Syed Qutb sebut dalam kitab ni. Dr. Salah petik perkataan Syed Qutb. Syed Qutb kata nak tunjuk dekat dia terus. Tak mau nak cakap, tak mau nak cerita, tak mau nak terang, terus bagi dia tengok, terus bagi dia rasa. Live. Macam mana? Hang tanya kan macam mana orang mati hidup balik? Allah hang mati dulu. Ini yang dia panggil setinggi-tinggi keyakinan bila kita rasa ke diri. Okey. Lalu Allah Ta'ala matikan laki-laki tu. Lepas tu Allah Ta'ala hidupkan balik. Allah Ta'ala tanya dia, macam ayat tadi kan, berapa lama hang hidup? Dia jawab, tuan-tuan, dia jawab apa? Dia tak rasa lama. Tuan-tuan tidur rasa lama? Tuan-tuan tidur rasa lama tak? Nak tahu lama tak lama, kita azan dulu. Azan dulu. Azan kan? Betul? Azan sekejap lagi kita perhabis. Cerita ni tinggal sikit lagi. Wallahu ta'ala a'lam.
Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Okey. Bismillah. Kita sambung sikit tuan-tuan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tanya kepada dia berapa lama dia apa? Berapa lama dia tidur. Tuan-tuan, di kalangan para ulama, apabila dia mangkit daripada tidur, dia kata saya telah tidur 1 hari ataupun setengah hari, menunjukkan bahawa dia tidak rasa lama pun 100 tahun tu sat ya. Inilah yang akan dilalui oleh orang-orang beriman di dalam kubur. Seperti mana Allah menceritakan tentang kisah Nabi Adam AS. Tuan-tuan, esok bila mati, kalau tuan-tuan beriman, tuan-tuan akan tidur seperti apa? Dalam hadis ada cerita, tuan-tuan dan saya, kalau kita beriman, bertakwa, kita akan menikmati nikmat di dalam alam kubur, alam barzakh. Kita akan seolah-olah orang yang tidur pada malam pertama. Jadi kalau tuan-tuan tanya apa yang kita akan rasa dalam lubang kubur, kalau kita beriman, kalau kita beramal, kita tak rasa apa. Dan bila kita bangkit esok, apabila ditiupkan sangkakala, tuan-tuan bangkit semula daripada kubur, tuan-tuan baru bangkit tidur. Maksudnya, tuan-tuan biasa pergi berjalan jauh, tapi bukan driver, jenis penumpang, bantai lena tu. Tak ada start lena dah. Tak ada start lena dah. Dia pabah kerusi tu, dia ngerah tu, lepas tu dia duk buat terkejut. Sampai dah. Aku duk berasa macam kita baru bertolak. Dia lah. Mereluh punya bagus. Duk buat terkejut pula. Ini the feel. Inilah perasaan yang akan dilalui oleh orang-orang beriman di dalam kubur. Dia tak rasa apa. Dia tak rasa lama, dia tak rasa susah, dia tak rasa apa, tak rasa. Dia bangkit-bangkit.
Dan esok bila tuan-tuan bangkit pada kubur, tuan-tuan tak rasa. Sebenarnya tuan-tuan dah mati beratus-ribu tahun sebelum malaikat tiup tu, dah ratus-ribu tahun dah. Dah berapa abad, berjuta tahun dah bangkit-bangkit. Rasa macam tu. Inilah sesuatu yang sangat didambakan oleh orang beriman. Itu yang kita perlu mengaji, perlu beramal. Pasal bila kita nak masuk dalam lubang kubur tu, kita nak rasa macam orang yang tidur malam pertama pengantin. Berbeza dengan orang yang tak beriman. Allah Ta'ala bila dia habis jawab, Allah Ta'ala kata, lapangkan kubur dia, cerahkan, bagi nikmat, buka pintu syurga, dia berehatlah. Kalau tuan-tuan ni duduk tempat selesa, tuan-tuan boleh duduk lama-lama? Boleh. Kalau naik kapal terbang kelas pertama 30 jam pun tak apa. Boleh berunjuk, boleh makan, boleh apa semua. Cuba kalau duduk hak yang seksa punya kerusi. Lambat nak sampai. Terseksa. Jadi soalan yang kita ambil, pengajaran yang kita nak bincang ni, kata para ulama, inilah suatu pengalaman yang diceritakan bagaimana orang beriman itu yang 100 tahun dia tidak rasa 100 tahun. Pasal apa dia tak rasa 100 tahun? Dia rasa macam setengah hari saja, singkat. Kerana Allah telah memberi kenikmatan pada dia. Itu yang kita akan tempuh dalam kubur tuan. Itu yang dilalui oleh orang beriman. Minta. Nampak? Lepas tu Allah Ta'ala kata tak. Allah kata tak, bal labista hang bukan setengah hari, bukan sekerat hari, 100 tahun. So Allah Ta'ala buat perbandingan. Allah Ta'ala suruh dia tengok apa? Pertama, tengok makanan dengan minuman. Dikatakan dalam riwayat yang dibawa ni, makanan yang dia bawa tu adalah khubz, roti. Roti. Manakala minuman yang dia bawa tu asir. Ila ta'amika, Quran sebut ta'am, makanan. Apa dia? Apa dia makanan tu? Roti, khubz. Syarab, minuman. Apa dia minuman tu? Asir, jus. Jus inab. Jus anggur. Jus anggur. Quran kata tengok makanan hang. Ni Tuhan nak bagi tunjuk dia punya kekuasaan dia. Makanan lam yataghayyar. Makanan dia tak rosak. Oh dia tuan-tuan. Walha kalau ikut adat kata makanan ni benda yang paling mudah rosak tambah roti. Roti berapa hari tuan-tuan? Tambah tuan-tuan beli roti Gardenia. Tengok tarikh. Cepat berapa hari dah rosak. Lepas tu dia naik kulat kan. Lepas tu orang kita tuan-tuan zaman gawat ni, dia gunting apa? Roti tu, jangan. Ni pakar pemakanan, pakar kesihatan kata banyak budak-budak yang food poisoning ni, bila mak depa buka roti dia berkulat tengah, dia pergi buang tengah tu, dia yang elok dia bagi makan. Sebenarnya tercemar keseluruhan roti. Ni tuan-tuan baca. Ini perkataan pakar perubatan. Bila dia cek, dia tanya apa anak dia makan, salah satunya roti yang putih tu, kulat, dia buang kulat tu, dia bagi makan. Kan? Nampak tuan? Tapi yang ni bukan kata berkulat. Bukan kata ada apa-apa, tak rosak. Jus tak basi. Dia berkata tah bubuh ni conditioner. Betul conditioner? Conditioner apa sampai 100 tahun? Kan? Expired 100 tahun mana ada? Artinya apa? Tuhan nak tunjuk kat dia. Tapi kata Dr. Salah, yang patut basi awal tak basi, yang patut tahan lama tak tahan. Yang patut tahan lama tak tahan, yang patut basi tak basi. Makanan tak rosak, kaldai pi mati. Saya nak tanya tuan-tuan, antara jangka hayat kaldai hidup dengan jangka hayat makanan, yang mana dulu akan rosak? Roti lah dulu kan. Tapi tengok Quran punya style. Quran Allah kata dia jaga makanan tu dan dia biar kaldai tu mati. Dia nak suruh kita tengok perbandingan. Dia berkuasa, makhluk tak ada kuasa. Okey, balik pada contoh kita. So dia tengok makanan tu tak rosak.
Lepas tu Allah Ta'ala kata, sekarang ni dia nak tunjuk terus visual, live, siaran langsung. Hang tanya tadi macam mana kan? Kan tuan-tuan tengok yang 160 tu. 160 cerita Nabi Ibrahim tu, bila dia minta nak tengok, Allah Ta'ala buat apa? Allah berfirman, ambillah 4 ekor burung, kemudian kumpulkan olehmu, cincang semuanya, letakkan di atas tiap-tiap bukit. Ambil 4 ekor, cincang, letak bukit tu sikit, bukit ni sikit, bukit tu sikit, kan? Lepas tu panggil burung tu, serulah burung itu, semua akan datang kepadamu. Itu cara Tuhan tunjuk dekat Nabi Ibrahim. Lah ni cara macam mana Allah Ta'ala tunjuk kat laki-laki ni, Uzair ni? Allah Ta'ala tunjuk tulang-tulang tu, dia bergerak tau, bercantum. Tulang tu bercantum. Lepas tulang tu bercantum, tulang ni tulang tulang rangka. Tumbuh daging. Lepas tu tumbuh kulit. Dia jadi balik kaldai yang asal. Allahu Akbar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok macam tu, tuan-tuan beriman tak? Beriman lah. Dan kata ahli tafsir, macam itulah Allah Ta'ala akan hidupkan kita balik. Bila tuan-tuan masuk dalam lubang kubur, hancur betul tak? Kelai kan? Tinggal jadi tulang belulang kan? Allah Ta'ala biarkan, dalam hadis kata Allah Ta'ala tinggal tulang punggung. Yang tak hancur tulang belakang tang punggung tu. Tulang tu saja yang tinggal, dalam hadis kata. Lepas tu dia jadi macam mana? Daripada tulang tu lah tuan-tuan akan membesar dan jadi balik orang. Macam ni. Lepas dia tengok dengan mata kepala dia, ini juga salah satu daripada dalil Allah Ta'ala suruh kita tengok alam. Lepas itu Allah kata, tidakkah kamu melihat afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat? Tengok macam mana aku buat unta, tengok macam mana aku buat langit tak ada tiang, tengok macam mana aku buat alam ini terbentang. Tengok. Lepas itu Allah suruh kita tengok. Lepas itu ayat Allah, tuan-tuan, ayat Allah ada 2 jenis. Tuan-tuan ingat, ayat Allah ada berapa jenis? Ada 2. Satu, ayat Allah yang dibaca, makru'ah. Ayat Allah yang dibaca, Quran. Ayat Allah yang dibaca, Quran. Kita baca, kita dapati kebesaran Allah, kekuasaan Allah, keagungan Allah. Yang ni dia panggil ayat Allah makru'ah, yang dibaca. Satu lagi, ayat Allah yang tak perlu dibaca, tak gaduh baca, manzurah, yang kena tengok. Ayat Allah juga. Pasal itu dalam ayat ni tuan-tuan tengok, ayat ni Allah guna perkataan apa? Tengok Mashaf. Allah guna pada perkataan 259 tu, Allah guna apa? Tengok. Allah kata walinaj'alaka ayah. Ayah mufrad. Ayah singular. Ayat plural. Apa makna ayah? Ayat? No. Ayah sign. S-I-G-N. Translation pada bahasa Inggeris sign. Apa dia maksud sign? Tanda. The sign of God, tanda Tuhan, kan? So Allah kata walinaj'alaka ayah, kami nak menjadikan kisah engkau sebagai petunjuk, tanda, bukti kebesaran kami. Pasal itu kata ulama, ada orang yang berjumpa dengan Tuhan melalui ayat yang dia baca. Ada orang yang jumpa Tuhan. Jumpa Tuhan tu tak maksud apa? Artinya dia mendapat hidayah, dia mendapat agama, dia mendapat kebenaran, bukan melalui bacaan, tapi melalui dia melihat. Ada orang dia masuk Islam kerana dia kaji Quran. Ada orang masuk Islam kerana dia tengok alam. So, kadang-kadang kita baca, kita dapat hidayah. Kadang-kadang dengan kita tengok. Pergi berjalan kan? Pergi tengok bukit, gunung. Krepek pun ada kilang buat. Maruku pun ni, geng-geng ni duk jual ada kilang duk buat. Takkan alam ni tak ada siapa buat. Lepas itu Allah Ta'ala tanya kan? Allah Ta'ala tanya, ingat tak kita belajar? Allah kata, berkuasakah berhala tu? Berhala yang hampa duk sembah tu berkuasa tak? Hampa hidang makanan dekat dia. Dalam Quran kan, dalam surah Al-An'am, kalau tak silap saya, dalam surah Al-An'am Allah kata apa? Hampa tengok lekehnya berhala yang disembah tu, lalat mai hurung hidung dia pun dia tak boleh tepih.
Tu Allah sebut. Allah suruh kita fikir. Betul tak? Lalat mai hurung depa, lalat mai hurung makanan, lalat mai hurung berhala. Boleh berhala tu tepih lalat tu? Boleh tak? Lalat pun tak boleh tepih, macam mana dia nak buat apa? Dha'ufat talib wal matlub. Lemahnya yang meminta dan yang diminta. Maksudnya hampa yang pergi minta kat dia pun teruk, yang dia yang minta diminta pun teruk. Allah bagi perumpamaan zubab, lalat. Kalau lalat punya lekeh pun tak boleh tepih, dia pun kita kena tolong. Lalat mai hurung dia, kita kena tepih, tolong halau kat dia. Dia sendiri tak boleh tolong. Tuan-tuan, akal. Allah suruh berfikir. Afala tatafakkarun? Afala yatadabbarun? Tengok, guna akal. So tuan-tuan, last sekali tuan-tuan saya nak bagi homework. Oleh kerana kita kelas bulanan ni ada homework sikit. Tuan-tuan balik, bukan homework apa pun. Tuan-tuan balik, pergi tengok ayat dan pergi kaji sendirilah. Pergi kaji sendiri. Al-An'am ayat 60 dengan Az-Zumar ayat 42. Al-An'am ayat 60, Az-Zumar ayat 42. Cerita tentang keluarnya roh, disimpan roh. Setiap hari tuan-tuan, roh dan jasad berpisah. Kita duk rasa mati lambat. Tiap-tiap every day roh berpisah dengan jasad. Siang, malam, pagi, petang roh berpisah. Anytime roh itu akan keluar selama-lamanya. Jangan rasa kita bangsa tongkat dunia. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.